A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan juga yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa ya, selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri baginda, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera. Apa khabar? Kami di AR Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka-Nya insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan e-blog saya, sebelum tu saya nak kongsikan memandangkan ya hari ini hari Jumaat. Jadi kepada tuan-tuan yang berpeluang hadir ataupun dah mendaftar sebelum ni dan dipanggil untuk datang untuk berjemaah solat Jumaat, jangan lupa ya amalkan beberapa sunnah ya pada hari Jumaat. Antaranya yang paling utama ialah kita selawat, okay? Kita perbanyakkan kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga itu ada hadisnya ya, dan ada juga penceritaan hadis berkenaan dengan selawat, keutamaan selawat pada hari Jumaat ni. Yang kedua, jangan lupa ya baca surah Al-Kahfi ya, yang ini pun ada hadisnya, hadis sahih. Baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ni ada fadilatnya. Dan juga pakai pakaian bersih yang cantik. Kemudian kalau nak pergi ke masjid ya, kepada tuan-tuan yang berpeluang untuk berjemaah solat Jumaat ke masjid, kita datang awal ke masjid, kita pakai wangi-wangian ya, kita perbanyakkan kita sedekah, dan juga kita mandi ya, kita mandi bersih-bersihkan diri kita lah. Dan juga jangan lupa potong kuku ya, kuku kaki, kuku kanan, benda-benda pahala, benda-benda kebajikan yang kita buat hari Jumaat ni, dia berganda-ganda dia punya pahala. Dan juga ada satu hadis yang saya nak kongsikan daripada Ibnu Qayyim, tak salah dia ada berkata sedekah pada hari Jumaat ni lebih utama dengan sedekah pada 6 hari lain seumpamanya sedekah hari lain lah. Maknanya perbanyakkan kita bersedekah. Dan tak semestinya bila bercakap bersedekah ni, jangan lupa bukan semestinya kita bersedekah dengan wang ringgit. Kalau yang mampu boleh dengan senyuman pun, itu satu sedekah. Okey, baik. Itu tadi untuk peringatan kepada tuan-tuan yang berpeluang untuk mengerjakan solat Jumaat dan juga untuk tuan-tuan perempuan juga amalkan mana-mana yang boleh kita amalkan. Tuan-tuan perempuan yang mana nak potong kuku tu bolehlah bagi kata orang kita lakukan perkara-perkara sunnah tadi insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, sebelum saya meneruskan e-blog saya, sebelum tu elok saya kongsikan dulu tajuk-tajuk perkongsian saya hari ini, iaitu ada 4 tajuk seperti biasa insya-Allah. Dan yang pertama saya akan kongsikan berkenaan dengan bisnes ataupun pemasaran. Yang ini hari ini saya nak kongsikan
sama. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, itu tadi 4 topik yang saya nak kongsikan untuk hari ini, untuk perkongsian ilmu kita bersama-sama. Dan sebelum saya meneruskan pada topik yang pertama, ingin saya memperkenalkan diri saya uh, kepada tuan-tuan puan-puan yang di luar sana yang belum mengenali saya. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada Perniagaan AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Smart International, ya. Dan salah satu produk yang kami ingin pasarkan ialah iaitu produk kesihatan Pati Ajwa, ya. Produk kesihatan Pati Ajwa atau produk kesihatan Pati Kurma Ajwa, ya. Ini packaging dia, okey, packaging dia. Dan ini botolnya. Ini botolnya, ya, botol kaca. Dan ini adalah dia punya jus lah, tak ada campuran, ya. Purely jus. Yang ini jus asli lah daripada kurma Ajwa Alia sana di Madinah sana lah, yang diproses menjadi jus. Okey, baik. Kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang tak kira peringkat umur, daripada bayi sampai kepada warga emas yang ingin, ya, dibantu untuk membaiki kesihatan diri, yang ingin dibantu untuk kekal sihat insya-Allah, ataupun yang ingin dibantu untuk sihat ataupun baiki kesihatan itulah, stay sihat insya-Allah, agar kita dapat menambahkan lagi amal ibadah kita, agar kita dapat beraktiviti bersama keluarga, dan juga agar kita dapat membantu orang-orang di luar sana. Okey, macam konteks hablu minallah, hubungan kita dengan Allah, hablu minannas, hubungan kita dengan manusia. Okey, baik. Dan secara tak langsung nanti akan rasa rindu atau cinta kita, ya, kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana atas anugerah kurma Ajwa ni lah, atas keberkatan yang ada di kurma Ajwa ni. Dan juga akan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sayangnya kepada kita semua insya-Allah. Okey, baik. Dan kalau ditanya berkenaan dengan kurma ni, ya, sikit saya nak kongsikan. Saya pun gunakan kurma ni, saya pun makan, dan alhamdulillah badan tu rasa segar, sihat. Bila bangun tu tak rasa macam berat badan lah. Dan alhamdulillah lah, kita rasa sihat insya-Allah. Dan juga bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan luar sana ialah melalui produk tadi, ya, produk kesihatan Pati Ajwa atau produk kesihatan kurma Ajwa. Dan kalau apa tindakan tuan-tuan perlu lakukan ialah kalau ingin tahu produk ini, infonya, PM kami, DM kami, link di bawah ni, dan juga kami akan kongsikan info-infonya secara percuma. Dan juga kalaulah tuan-tuan kenal siapa di luar sana yang ingin dibantu berkenaan dengan kesihatan mereka, yang ingin baiki kesihatan mereka, ataupun mereka yang ingin kekal sihat, insya-Allah kongsikan link di bawah. Insya-Allah kami akan kongsikan infonya secara percuma saja insya-Allah. Okey, baik. Dan juga andai katalah tuan-tuan berminat nak cuba produk ni, produk Pati Ajwa ni, Pati Kurma Ajwa ni, tuan-tuan boleh PM kami, DM kami, dan kami akan kongsikan infonya. Dan juga untuk maklumat tuan-tuan perempuan di luar sana, produk ni ada promosi, tawaran istimewa yang kami buat, iaitu ada 3 perkara, iaitu dia pertama, kita akan bagi harga diskaun. Yang kedua, kita akan bagi free postage, percuma pos penghantaran. Tapi yang ini untuk seluruh Malaysia sajalah dulu, ya. Nanti insya-Allah kalau ada perubahan, nanti kita akan bagi ke seluruh Malaysia percuma postage. Tapi buat masa ni di seluruh Malaysia saja dulu. Dan juga yang terakhir ialah kita akan bagi percuma buku ataupun e-book yang tajuknya doa-doa ringkas di dalam Al-Quran dan hadis, yang mana ini merupakan doa-doa mustajab lah, daripada Al-Quran dan hadis yang kita perlu amalkan, insya-Allah. Ini doa-doa ni mustajab insya-Allah. Dan insya-Allah jugalah saya cerita sekarang, akan datang kita akan kongsikan e-book baru, e-book baru yang mana e-book ni berkisar dengan
manfaat kurma tu, maknanya khasiat vitamin yang ada pada kurma tu yang diperlukan oleh badan kita untuk kekal sihat, insyaAllah. Nanti saya akan kongsikan insyaAllah bila siap bukunya. Doa-doakan juga insyaAllah. Okey, baik. Tuan-tuan Muhammad sekalian, itu saja tadi berkenaan dengan latar belakang kami, iaitu daripada Iatama. Dan tanpa berlengah masa, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu berkenaan pelanggan ni. Semua orang tahu pelanggan ni, iaitu pelanggan ni dia terbahagi kepada dua lah. Satu, pelanggan yang tak membeli dengan kita tapi tahu produk kita. Yang kedua ialah pelanggan yang membeli produk kita. Itu tahap pelanggan yang ini pada pengalaman saya daripada perkongsi pembacaan saya artikel-artikel bisnes di luar sana, sama ada dalam negara dan di luar negara, dan juga daripada pembelajaran saya dengan mementorkan bisnes ni. Jadi itulah dia. Pelanggan ni ada dua, iaitu pelanggan yang membeli dengan kita, pelanggan yang tak membeli dengan kita. Dan juga kadang-kadang boleh katakan saya juga, ataupun kadang-kadang ramai yang kita perhatikan lah, termasuk saya juga dulu, kita terlepas pandang tentang pentingnya pelanggan ni kepada perniagaan kita. Dan juga kadang-kadang kita terlupa pelanggan ni lah sebenarnya manusia ataupun individu yang menyumbang paling besar dalam keuntungan perniagaan kita ataupun perjalanan perniagaan kita ni, yang menyumbang profit pada perniagaan kita. Dan tanpa mereka ni lah tanpa pelanggan-pelanggan yang membeli dengan kita ni, bisnes kita tak mungkin maju dan juga tak mungkin berkembang. Itu dia berkenaan dengan pelanggan. Dan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan, dalam video-video saya yang lepas-lepas saya ada kongsikan tentang pelanggan ni, macam mana proses kita nak tarik pelanggan tu, ada video dia. Kemudian proses macam mana kita nak simpan database pelanggan ni. Maknanya database pelanggan ni, dalam video saya yang sebelum-sebelum ni, tuan-tuan boleh tengok dalam FB page saya list video ni, yang mana dalam satu perkongsian saya dalam video ni, saya ceritakan database pelanggan tu, proses macam mana kita nak simpan pelanggan ni, dan macam mana kita nak gunakan database tu untuk kata upsell ataupun kita tarik lagi pelanggan-pelanggan yang dah sedia ada dan juga yang belum membeli dengan kita. Dia ada proses dia lah. Dan teman-teman boleh tengok, boleh cari video-video saya sebelum ni. Dan juga kita kena kata, bila cakap pasal pelanggan ni, kita kena fikirkan balik, adakah kita ni sebagai founder ke, ataupun dropship ke, ataupun usahawan yang kita ada berurusan dengan pelanggan ni, adakah kita hargai pelanggan kita? Macam mana kita hargai pelanggan kita? Atau adakah kita meletakkan kita jurang, kita ada gap dengan pelanggan kita? Maknanya kita ada letakkan tembok dengan pelanggan kita. Cuba kita fikirkan kat sini. Dan juga ataupun kita fikir, adakah kita ni sekadar pembeli dan penjual? Itu saja hubungan kita dengan pelanggan kita ni. Kita kena fikirkan juga. Dan juga kalau kita tanya diri kita, berapa ramai kita boleh ingat senarai pelanggan-pelanggan yang dah membeli dengan kita ni, terutamanya pelanggan-pelanggan yang kerap kali repeat sale dengan kita. Adakah kita ingat mereka, kita ingat nama mereka, biodata mereka sikit-sikit. Dan kita tanya juga, apakah contribution kita pula kepada mereka? Apakah kata orang kita hargai mereka? Kita kena banyak fikir kat situ. Pasal apa? Kita kena ada bermindset, atau kita kena berfikir, kita dengan pelanggan ni kena ada engagement. Kita bukan jenis touch and go. Macam kita kedai runcit contohnya. Saya bukan nak kata pandang rendah kedai runcit, tak. Apa-apa je pelanggan pun, bila pelanggan tu datang, dia beli, kita biarkan. Kita tak simpan database dia, kita tak collect dia punya nombor handphone, email dia, kita tak collect. Benda-benda ni penting. Kenapa? Nanti kita boleh gunakan bila kita nak buat promosi produk baru, bila kita nak
nak kata bagi kempen hari macam yang terdekat ni, kempen apa ni, Hari Malaysia. Jadi benda-benda tu kita penting sebenarnya database ni. Kita bukan touch and go dengan pelanggan ni. Dan juga bila nak cakap pasal pelanggan ni, tuan-tuan perempuan, saya teringat satu cerita lah macam mana satu company besar, ya, macam DG dengan apa ni, U-Mobile, macam mana mereka appreciate customer ni dengan cara mereka collect database tu. Penting lah, sini nak tengok tak pentingnya database tu. Dia collect dengan bagi tak saya percuma ke masa mula-mula dulu, ataupun separuh harga ke dia punya SIM card dia ke apa, untuk dapatkan database tu. Lepas tu situ baru start dia grow dia punya business. U-Mobile ke DG, macam itulah, ya, satu masa dulu. Dan juga satu lagi bila cakap pasal pelanggan ni, dia feedback tu penting. Feedback pelanggan tu teramatlah penting. Kenapa? Feedback ni dia merupakan info kepada kita, untuk kita tahu pengalaman yang dirasai oleh pelanggan yang berurusan dengan kita. Ya, sama ada feedback tu daripada feedback negatif ke, feedback positif ke, kita kena collect. Bukan apa, untuk daripada mereka lah kita tahu ke mana kita nak pergi, ataupun kita boleh tahu KPI customer service kita dengan pelanggan ni. Jadi kita boleh baiki lagi, kita kena boleh baiki, kita boleh improve lagi. Jadi dengan cara ni kita dapat kembangkan lagi customer service kita tu. Dan juga nanti bila orang berurusan dengan kita, dia kata orang, dia berurusan dengan rasa gembira, ya. Dia tinggalkan kita pun dengan rasa gembira. Itu penting sebenarnya. Itulah objektif bila kita berurusan dengan pelanggan ni, iaitu pelanggan dah membeli dan dia membeli dalam keadaan gembira. Di situ banyak lagi kita mendapat faedah daripada mereka nanti, dan mereka akan willing to berkongsi lagi apa yang digembirakan. Benda-benda ni boleh membantu dua-dua pihak sebenarnya, ya. Kita bantu daripada produk kita, dia bantu kita daripada perniagaan kita. Okey, baik. Itu tadi intro lah, berkenaan dengan pentingnya berkenaan dengan pelanggan ni lah. Dan dekat sini saya nak kongsikan beberapa kita panggil tips lah, macam mana kita nak apa ni, nak jaga, nak buat pelanggan kita ni setia. Yang pertama ialah kita kena ada engagement. Kita kena create kita punya engagement. Kita kena wujudkan engagement ni, dan juga kita kena ada fast response, fast reply. Apa dia dulu engagement ni? Engagement ni macam ni, ni antara kita dengan pelanggan. Kena ada di tengah-tengah tu, bukan ada tembok, bukan ada jurang. Kena ada engagement. Engagement tu macam kita ada relationship dengan pelanggan. Contoh macam kita dalam Facebook. Bila contohnya macam kalau ada orang yang kita tak kenal, dia komen kat kita punya posting, kita cakap dengan dia terima kasih. Itu kita kata itu orang berusaha macam dengan manusia, bukan macam dengan robot lah. Kita manusia dengan manusia. Jadi kita ada engagement, kita tanya khabar. Kalau yang dah kenal tu kita tanya khabar, kita say hi. Jadi bila kita create relationship macam ni, itu yang dinamakan engagement. Itu sebahagian, saya tak pergi pada detail. Ini sebahagian yang nak dimasukkan dengan engagement. InsyaAllah kalau berpeluang saya akan kongsikan lebih detail engagement ni di video akan datang, insyaAllah. Dan tapi bila soal engagement itulah dia, dia ni merupakan titik permulaan kita untuk create kepercayaan pelanggan tu kepada kita lah, engagement dengan fast response ni. Dan juga kalau kita perhatikan ada banyak juga contoh, macam ada banyak orang jual produk, macam contoh produk-produk macam-macam lah kat luar tu kan. Dan orang yang meniaga produk tu banyak juga, produk tu dah banyak, perniagaan tu pun banyak. Dan tapi pelanggan dia akan tertarik kepada peniaga yang fast respon, cepat respon, yang lebih cepat. Faham ke? Faham. Cepat respon. Contoh dia terperasan iklan kita kat Facebook, dia nampak jadi dia pun text website kat kita, tak lama pun kita respon. Macam itulah fast respon tu. Jadi dia akan sikit sebanyak dah timbul rasa dia punya kepercayaan kepada produk kita ataupun bisnes kita tu. Dan juga cuba bayangkanlah macam ni, apabila kita berhubung dengan peniaga online ni. Bayangkan kita pelanggan, kita kontak satu peniaga yang menjual produk kesihatan ni, kita tanyakan harga, tapi bila respon tu lambat, kita beritahu hari ni, besok baru jawab, ataupun
dua hari lusa baru dia jawab. Jadi agak-agak perasaan kita macam mana dengan respon tadi? Kita rasa macam down kan, kita rasa macam tak boleh macam tak best macam itulah kan. Jadi kadang-kadang kita rasa marah kan. Jadi benda-benda ini yang patutnya bila kita kena fast respon tadi, bila kita fast respon, dah start rasa sebelah kaki pelanggan tu dah start percaya dengan kita. Itu penting. Dan juga bila cakap pasal respon, dia ada macam-macam cara. Bila kita WhatsApp ni, kalau kita respon dengan WhatsApp, kita boleh buat setting kat respon tu. Kita boleh set respon kita buat setting. Contoh macam ada dua perkara lah. Pertama macam katakan dia tanya kita, pelanggan tanya kita malam. Jadi kita settingkan sesiap dekat kita punya reply pada WhatsApp tu, beritahu kita punya jadual office kita apa. Maknanya kita akan jawab besok pagi. Itu satu. Yang kedua, kita boleh reply juga dengan beritahu kita tak available, tapi kita bagi link dia untuk dia tengok kat WhatsApp kita, ataupun dekat kita punya link tree ke, dekat kita punya landing page ke, website ke, blog ke, kita bawa dia ke situ dulu. Esok kita tahu, esok kita reply. Jadi itulah, kita kena ada engagement cara tu. Kita respon tu penting. Dan juga secara tak langsung itulah yang penting, dia akan timbul rasa trust tu. Bila ada engagement, dia ada trust, dan insyaAllah dia akan percaya, dan dia akan membeli. Itu biasalah, macam itulah dia punya proses. Okay, baik. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena bermindset, ataupun kita kena ada mentality yang kita ni memang kita ada produk, memang kita nak jual produk, tapi kita kena letakkan priority kita itu, kita ni sebagai problem solver, ataupun kita sebagai menyelesaikan masalah pelanggan kita. Bukan kita letakkan untuk menjual tu dia jatuh nombor dua. Itu biasanya. Dan dia macam ni. Kalau katakan dia konsep dia macam ni. Kalau katakan kita tahu orang membelikan kita sebab dia ada masalah. Contoh macam kita jual produk kesihatan, Pati Ajwa. Antara salah satu produk ni dia menyelesaikan, dan ada kajian juga di luar sana menunjukkan dia boleh membantu orang yang mengalami masalah kolesterol tinggi. Jadi orang yang menghubungi kita tu orang ada masalah kolesterol tinggi. Jadi bila kita nak selesaikan dia, kita beritahu dia, okey, ini kajian dia, ini testimoni yang pelanggan dah berusaha dengan dia, yang ini. Biar dia berfikir sendiri, biar dia tengok, bukan sekadar kita terus jual aja. Tapi kalau orang dah tahu tu, kita jual je lah. Kita boleh baca dia, okey, dia dah tahu sangat ni, memang dia dah, kita dapat tenggok dia, kita jual. Janganlah ikut juga sistem tu. Jadi kita kena, tapi yang apa penting ialah kita jangan menjual. Kita kena jadi problem solver, beritahu dia, bagi dia faham dulu keseluruhan produk kita ni, apa yang boleh bantu, apa testimoni dia, apa review dia. Jadi bila dia dah betul-betul percaya tu, dia akan tanya, barulah kita menjual. Biasanya begitulah proses dia. Dan juga cara ni sebenarnya ialah paling berkesan. Kita kata orang tak paksa sebenarnya untuk pelanggan tu. Dan bila kita buat begini, akan datang dia akan setia dengan kita. Itu kajian yang biasa kita dengar atau kita baca dekat luar sana lah. Dan juga yang ketiga ialah jangan paksa. Kita jangan paksa pelanggan ni membeli dengan kita. Dia macam ni, kalau macam pengalaman saya, kalau saya keluar dengan keluarga, kalau kita lalu satu mall tu, kalau lah ni sebelum COVID, belum pandemik COVID ni, bila kita dalam satu tempat tu ada bus kecil orang meniaga produk, biasanya bila dia offer, kita tak nak lah, ataupun kita ambil dan itu saja, dan kita nak lalu kalau kita tak minat. Tapi kadang-kadang saya perhatikan dia ikut kita, dia follow kita, bang belilah bang ni. Benda ni kurang menarik sebenarnya. Dia boleh, kita macam dia dah start, bagi kita customer, dia dah start try to masuk kita punya border tu, macam nak harass kita lah. Jadi benda tu memang automatik orang tak suka pun, sesiapa pun tak suka kan, paksa, hard sell membeli tu. Jadi kalau boleh kita jangan paksa orang untuk beli ke tak beli ke. Ini menyebabkan kita sebenarnya pendek kita, dia akan lari lah. Kita sendiri pun akan lari bila ada orang macam ni. Dan ini cara ni ialah kita patut elakkan. Sebaiknya ialah kita jangan menjual sesuatu dulu. Dan juga bila kita dan juga satu lagi perkara ialah bila kita terlalu menekankan produk ni, pelanggan tu memang akan terus lari. Jadi
ataupun dia akan turn off. Dia akan terus block diri dia, mindset dia tak nak terima produknya. Jadi kita tak nak pelanggan kita berpengalaman macam tu, jadi kita jangan buat. Kita jangan paksa pelanggan kita lah. Kita kata orang, itu pentingnya yang saya kongsikan sebelum ni, pelanggan ni kalau tak beli, kita kena offer something yang mana free gift ke apa, yang penting kita akan database dulu. Maknanya macam saya kongsikan dalam video saya yang sebelum ni, yang secara generalnya, walaupun pelanggan tu tak beli, tapi yang pasti kita kena win, dapatkan dia punya database dulu. Maknanya bukan dia membeli hari ni, mungkin dia akan membeli dengan hari lain, tapi dengan syarat kita kena ada database. Itu penting. Yang beli tu belilah, tak ada masalah, pun kita ada database juga. Jadi kita kena, yang penting kena ada database, walaupun jangan jual secara paksa. Okey, baik. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah kena ada feedback. Kita kena dapatkan feedback dia. Dan juga benda yang feedback ni dia berkaitan dengan teknik influence, mempengaruhi nanti. Apa dia benda ni berkait. Feedback ni macam ni. Katakan pelanggan tu dia dah beli dengan produk kita, mula dia dah percaya dengan produk kita. Kita dah tunjukkan result dia, kita dah tunjukkan gambar pelanggan yang suka, yang happy. Kemudian kajian-kajian yang proven kat luar sana, kajian-kajian makmal pemakanan di universiti international semua. Jadi dia dah happy, dia dah beli produk tu. Bila dia dah happy, kita boleh kata orang, maknanya dia dah percaya dengan produk kita, jadi kita boleh minta feedback daripada dia. Minta testimoni, minta review dia. Jadi kita in touch lah, maknanya kita dah start ada engagement tu. Jadi bila kita dapat benda-benda ni, dan juga kita boleh gunakan testimoni dia untuk kita cari klien-klien atau pelanggan baru yang semila, yang seakan dengan pelanggan yang dah membeli tadi lah. Katakan pelanggan tu dia ada penyakit kolesterol, jadi kita akan gunakan testimoni dia, cari untuk pelanggan luar sana yang tak kenal produk-produk yang ada masalah kolesterol. Satu. Yang kedua, feedback tadi dia akan influence. Influence ni ialah bila pelanggan tadi dia happy dan dia beli lagi, dia guna, dia happy, dia akan mempengaruhi. Teknik influence tu maknanya dia akan pengaruhi kawan-kawan dia yang lain yang ada masalah macam dia, contohnya kolesterol tinggi, dia akan promote produk kita secara tak langsung. Dan ini pun ada prosesnya, bukan maknanya dia promote, dia influence tu kita biarkan, tak. Dia ada teknik kedua pula. Ada prosesnya yang mana orang-orang ni kita ada, kata orang, kita akan gunakan pula, macam mana kita nak bantu dia untuk dia ada income pula dengan kita. Macam tu. Dia macam proses affiliate lah. Affiliate atau dropship macam tu lah. Tapi dia more kepada affiliate. Maksudnya dia promote produk kita dengan gunakan influence yang dia ada. Itu dengan cerita lain lah. InsyaAllah. Dan juga itulah dia. 4. Dan juga saya rasa yang pentingnya ialah dalam nombor 4 ni ialah kita kena pastikan kita tinggalkan pelanggan kita tu dalam keadaan happy lah. Kalau tak happy pun, kita cuba dapatkan database dia dan juga kita tanya apa yang dia tak happy, dan kita cuba improvekan lagi diri kita supaya dia akan ada balik trust dia untuk dia tengok balik produk kita. Itulah kita kena sentiasa berfikir positif. Dan juga bila cakap pasal unhappy customer ni, sebelum ni pun saya ada kongsi dekat video-video saya sebelum ni, macam salah satu daripada usahawan billionaire kat luar sana, saya Bill Gates, saya ada kongsikan video saya yang sebelum ni. Bill Gates yang mana salah satu yang Bill Gates buat betul ialah dia suka dengar testimoni pelanggan-pelanggan dia yang beli ke yang tak beli ke, especially yang beli lah, yang negatif. Dia suka ambil, dia suka dengar, dia suka analisa data tu, dan dia cuba baiki lagi bisnes dia, Microsoft tu. Itu dah ada Bill Gates tu lah. Itu yang satu benda yang dia buat betul, dan kita rasa kita pun kena praktikkan pada diri kita kat, insyaAllah. Okay, boleh? Macam? Okay. Moga-moga kita mendapat satu ilmu, insyaAllah. Anda kata tuan-tuan perempuan nak kongsikan yang berkisar dengan perkongsian saya ini, jangan lupa komen di bawah. Kita sama-sama baca dan tambah ilmu kita, insyaAllah. Dan juga kalau tuan-tuan rasa
perkongsian ini bermanfaat. Jangan lupa sharekan di luar sana. Moga-moga kita bantu membantu dalam melakukan perkara kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan pahala tu berpanjangan sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, boleh. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, itu tadi perkongsian saya yang pertama berkenaan dengan uh, tip bagaimana kita nak uh, bina pelanggan setia lah. Macam kita nak create pelanggan setia dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu juga saya kongsikan sinilah kelebihan kami apabila kami nak cari dropship ni. Antaranya syarat kami ni, kata orang, simple je, iaitu buat masa ni kami nak cari grup, grup baru untuk dropship ni, yang mana pengambilannya tak berapa ramai, tak ramai, dan juga lebih kurang lah, lebih kurang dalam 30 orang satu grup, yang mana konsep dia siapa cepat dia dapat, siapa yang cepat dia, kita akan nanti jadi dropship kami lah. Dan syarat doktor kami ni percuma, mudah sajalah, tak perlu pendaftaran tu percuma, dan juga tak perlu sebarang modal. Maknanya tuan-tuan puan tak perlu keluarkan duit poket, dan confirm tak rugilah sebenarnya kan. Pasal apa? Tak ada melibatkan duit poket tuan-tuan puan. Pendaftaran percuma, tak ada pula beli modal, modal untuk beli barang pun tak ada. Dan juga tak perlu simpan stok, dan tak perlu post barang, dan produk ni mudah je terjual, insya-Allah. Ini produknya, produk ni mudah terjual, dan insya-Allah akan ada repeat order lah produk ni, insya-Allah. Dan untuk jadi dropship kami ni tak ada kontrak, tak ada kontrak. Maknanya boleh buat secara santai, sempoi je, boleh nak buat tak buat pun boleh. Tapi kita ada prinsip, Islam tu dia ada prinsip, antaranya ialah menjada wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Jadi kalau kita nak tingkatkan ekonomi kita, kita ada impian untuk kata orang nak beli rumah ke, beli kereta ke, ataupun nak tambah duit dapur ke, macam mana ke. Jadi bila kita ada impian ni, kita kenalah berusaha sentiasa, dan juga di samping tu bahan pemasaran kami sediakan, bahan pemasaran, kemudian group support, kami sediakan, coaching pun kami sediakan, yang mana ketiga perkara ni kita akan kongsikan gambar ke, video pemasaran ke, grup-grup macam WhatsApp, Telegram tu kita akan create. Tuan-tuan puan boleh join dalam tu, dosen-dosen kami boleh join dalam tu, dan kita akan banyak buat perkongsian yang mana yang kami rasa boleh membantu tuan-tuan puan dalam marketing produk kami je lah. Sama ada tips ke, macam mana nak buat IG ke, macam mana nak post IG ke, macam itulah. Kita akan kongsikan sikit berkenaan dengan perkongsian dalam tu. Yang mana yang kita akan buat nanti antaranya ialah kita akan buat marketing tanpa kos ni.
jimat kos. Sebab kita tak perlukan buang duit. Kita baru start berniaga, jadi kita kena fikir yang tanpa kos, yang jimat ni dulu. Okey, baik. Dan juga sesi coaching pun sama, kita akan buat perkongsian, perkongsian yang seakan-akan yang saya mention tadi lah, secara meeting. Dan rasanya kita plan buat setengah jam, 1 jam macam tu je. Kita akan buat perkongsian dalam tu. Dan juga yang terakhir ialah kita akan sediakan bonus ataupun reward kalau dosi-dosi kami ni berjaya capai target. Atau macam contoh, kita setkan target bulanan, dia berjaya capai, kita akan bagi dia bonus lah. Maknanya tuan-tuan puan dapat dua pendapatan. Yang pertama, jualan commission, jualan setiap produk tu secara individu, dan juga yang mana yang berjaya capai target tu, dia akan dapat bonus lah. Itu semua nanti kita akan beritahu nanti dalam grup-grup kita nanti, insyaAllah. Dan apapun semua ni, apa kata, tak tak berjaya ataupun tak menjadi, kalau lah tuan perempuan tak rajin, dosa-dosa kami tak rajin, tak ada disiplin, tak ada komitmen, jadi benda-benda tak adalah, tak jadi apa-apa. Okey, baik. Anda kata tuan perempuan berminat, ataupun kenal sesiapa di luar sana yang ingin dibantu, tak silap kawan-kawan ke, kawan office ke, kawan dalam grup ke, Telegram ke, WhatsApp yang kenal, jangan lupa PM kami, DM kami, link yang kami di bawah tadi, dan sertakan nama, nombor handphone dan juga alamat email. Kita akan hubungi lepas tu lah, kita akan kongsikan info-infonya. Okey, baik. Itu saja tadi. Jangan lupa, itu saja yang saya kongsikan tentang peluang perniagaan dropship bersama kami. Dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu berkenaan dengan kajian saintifik kurma. Dalam perkongsian saya dalam grup nasihat, grup nasihat. Jadi tuan-tuan puan yang berminat, jangan lupa saya jemput untuk ke grup nasihat ni di FB group saya, yang mana grup ni private. Dalam tu banyak perkongsian, saya kongsikan link-link, sharekan info-info terkini berkenaan dengan kesihatan, sama ada dalam negara dan luar negara, yang kita kena tahu. Terutama ni yang kesihatan yang melibatkan kurma ni, mana kurma dapat membantu banyak segi kesihatan, antara ni kolesterol tu lah yang saya akan kongsikan untuk perempuan. Dan juga dalam perkongsian saya dalam grup nasihat ni semalam, iaitu saya dalam artikel International Food Information Council Foundation ni, dia kata dia kata dalam penulisan dia kata kurma ni dia tinggi dia punya serat yang larut ni, yang mana dan juga antioksida lah, yang mana antioksida ni dia boleh melindungi sel badan tu daripada kerosakan akibat dia merupakan barisan pertahanan lah untuk risiko mendapat setengah penyakit.
Dia macam antibiotik lah, antioksidan. Dan juga apa ni, dalam satu lagi dia kata kurma ni boleh membantu apa ni, dia boleh menjaga kita punya sistem usus kita tu, sistem pencernaan, kita punya kolon ataupun kita punya usus lah, ataupun saluran pencernaan tu. Okey, baik. Andai katalah tuan-tuan berminat nak baca lebih detail, boleh PM kami, DM kami, atau boleh terus kepada website mereka yang boleh apa ni, baca di sana juga berkenaan dengan apakah kebaikan kurma dalam membantu sistem kita punya usus atau pencernaan ni. Okey, baik. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian. Uh, itu tadi perkongsian saya yang ketiga berkenaan dengan kajian saintifik berkenaan kurma, yang mana saya akan teruskan kepada perkongsian saya yang ketiga, iaitu merupakan peringatan kita bersama-sama, iaitu peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana berkenaan dengan COVID-19, iaitu okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja yang saya nak kongsikan pagi ni. Moga kita mendapat manfaat daripada perkongsian ni. Jangan lupa sharekan kalau benda ni bermanfaat. Dan kepada tuan-tuan puan yang baru saja mengikuti webinar saya ni, jangan lupa boleh ulang kemudian tengok balik insya-Allah. Dan anda kata, dan juga kepada tuan-tuan puan yang masih lagi mengikuti webinar saya daripada awal hingga ke penghujung ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas komitmen dan komited tuan-tuan. Moga-moga kita mendapat ilmu insya-Allah, dan juga jangan lupa kongsikan juga sekiranya fikir benda ni bermanfaat, kongsikan juga dengan orang-orang di luar sana insya-Allah. Okey, baik, itu saja yang saya kongsikan hari ini. Sebelum saya mengakhiri webinar saya, seperti biasa pesanan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana, iaitu bila kita masih dalam musim COVID ni, jadi marilah kita sama-sama jaga kesihatan diri kita, kesihatan ahli keluarga kita, dan juga orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, komuniti kita, dan kita mematuhilah apa ni langkah-langkah yang ataupun perintah yang telah ditetapkan, ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kita, agar kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni secepatnya boleh lah. Dan juga apa ni, jangan lupa di samping kita berusaha, kita pakai face mask, kita lakukan penjagaan sosial, kita gunakan apps MySejahtera bila kita nak ke tempat tu, dan juga usaha-usaha kita yang lain. Jangan lupa kita berdoa, kita juga kita bertawakal, moga-moga Allah bersama kita, membantu kita dalam kita dapat mengharungi cubaan ni, dugaan ni, musibah ni, ujian ni bersama-sama. Dan jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik, itu saja peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan puan di luar sana. Jangan lupa kita jumpa lagi di masa yang akan datang dalam perkongsian yang lebih menarik insya-Allah, topik yang menarik seperti biasa pada waktu yang sama. Dan juga andai kata ada perubahan waktu live saya akan upkan poster, dan kita akan beritahu waktu live yang seterusnya lah. Okey, baik, itu saja apa saya akhiri live saya dengan apa ni, tasbih kifarah dan juga suratul as. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe, kita jaga kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Pati Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.